Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Wahai orang yang sibuk dengan kerjanya, wahai orang-orang yang sibuk dengan kerja-kerjanya, kekayaan hidup itu ada padaku. Semua keuntungannya ada padaku. Dan barang-barang kebahagiaan akhirat itu ada padaku. Kadang-kadang aku menyeru kamu dan kadang-kadang aku menjadi broker buat kamu. Aku memiliki barang-barang akhirat itu. Aku akan berikan setiap satu haknya. Jika ada sesuatu yang mengenai akhirat padaku, aku tidak mahu makan sendiri. Kerana orang yang murah hati itu tiada lokek hendak makan sendiri sahaja. Siapa yang memang kenal tentang kemurahhatian Allah Azza wa Jalla, tentu sudah kenal bahawa dia tiada punya sifat bakhil. Siapa yang memang kenal Allah Azza wa Jalla akan merasa rendah dirinya. Tiada berharga apapun selain dia. Sifat bakhil itu timbulnya daripada jiwa. Sedang jiwa orang arif pula sudah mati bila dibandingkan dengan jiwa-jiwa makhluk yang lain. Jiwa orang arif itu tenang dan tenteram kepada janji Allah Ta'ala dan sentiasa dalam takut dan bimbang dari ancamannya. Ya Allah, ya Tuhanku, berikan kami kurnia seperti yang Engkau berikannya kepada kaum sufi itu. Ya Tuhan kami, berikan kami kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat. Dan selamatkanlah kami dari seksa api neraka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ramai manusia yang lalai dan cuai, sehingga mereka terus diperdayakan dengan urusan-urusan duniawi. Yang mereka sangka itu adalah kekayaan sebenar dan itu kebahagiaan sebenar. Tetapi mereka tertipu dan mereka menipu diri mereka sendiri. Mereka sentiasa mencontohi orang yang gagal untuk mereka turut gagal. Mereka lupa bahawa dunia cumalah ujian dan negeri sementara dan tempat tipu daya, serta tempat permainan orang yang lupa dan alpa, dan medan yang dikuasai oleh hawa nafsu dan syaitan. Maka ramai cuba mencari kebahagiaan dengan segala dunia yang mereka intai dan mereka cari. Rupa-rupanya semua itu tidak sebagaimana yang mereka harapkan. Maka Syekh Abdul Qadir nak beritahu, hei orang sibuk dunia, hei orang yang terpedaya dengan dunia, wahai orang yang mencari matlamat sia-sia dengan dunia, kekayaan yang sebenar yang kamu nak ada pada aku. Kebahagiaan sebenar yang kamu nak ada pada aku. Keuntungan sebenar yang kamu cari ada pada aku. Semua perkara akhirat ada pada aku. Kadang-kadang direct aku bagi pada kamu, kadang-kadang aku brokernya. Apakah maksud takbir tadi? Peranan ulama dan kepentingan ulama dalam hidup kita. Umpama mereka bagaikan air mata air yang sentiasa memberikan kepada kita harapan hidup yang sebenar. Seperti hujan yang memberi manfaat di mana pun dia berada. Seperti pelita dan lampu yang menerangi kegelapan hidup kita. Umpama bintang bagi para musafir yang kebingungan mencari hala tuju kehidupan.
Maka ini para alim ulama yang bila manusia meninggalkannya, bererti mereka meninggalkan hidayah. Bererti mereka meninggalkan kebahagiaan, bererti mereka meninggalkan keuntungan sebenar. Kalau kita tengok dunia ni, sejarah dunia, mula-mula dia ditakbir oleh Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Allah Ta'ala ciptakan Adam sebagai Nabi dan sebagai Rasul. Bukan sekadar manusia. Dijadikan khalifah. Makhluk pertama menjadi khalifah berstatus Nabi dan Rasul. Kerana itu bumi waktu itu dilimpahi dengan pelbagai keberkatan. Maka sunnatullah ini terus berlangsung dengan setiap Nabi yang diutuskan, setiap Nabi yang dibangkitkan itu menjadi pemimpin kepada umat mereka. Untuk sentiasa mengingatkan mereka mana halal dan mana haramnya. Mana dosa dan mana pahalanya. Mana redha dan mana murkanya. Untuk sentiasa mengingatkan mereka akan kebinasaan, kehancuran dan perkara yang membawa kepada kemudaratan berpanjangan. Dan untuk mereka tunjuk mana kebahagiaan, mana yang sebenarnya kenikmatan yang abadi, yang perlu manusia utamakan, yang perlu manusia miliki. Maka begitu sirat berlaku mujahadah dan jihad pada Nabi SAW dalam memimpin umatnya. Maka era para Nabi pun tamat dengan kewafatan Nabi Muhammad SAW. Bermula era baru dipimpin oleh ulama. Maka negara Islam dipimpin oleh ulama. Abu Bakar ulama, Umar ulama, Uthman ulama, Ali ulama, radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Maka ulama waktu itu ialah ulama yang dipanggil Rabbaniyun. Mereka ulama dan mereka pemerintah. Dan bersama mereka itu ulama yang disebut sebagai ahbar, yang disebut sebagai fuqaha, yang disebut sebagai alim dalam bidang tertentu ataupun bidang-bidang ilmu. Maka berlaku gabungan ulama yang memerintah dan ulama yang berilmu. Maka Umar bin Abdul Aziz ulama dikelilingi oleh ulama-ulama yang bukan memerintah, tapi mereka orang-orang yang punya disiplin ilmu. Maka umat ini masih berada dalam kebaikan. Kemudian berlaku satu zaman dipisahkan ulama daripada pemerintahan. Namun para pemerintah masih berada di pintu-pintu ulama, bertanyakan fatwa, meminta pandangan, pendapat. Dan pada pemerintah ini masih lagi ikut kata-kata ulama. Maka orang alim mula berfungsi cuma sebagai mufti. Manakala pemerintah atau disebut amir menjadi mustafti wa multazim. Meminta fatwa, kemudian iltizam dengan fatwa. Maka negara ini, negara umat Islam masih dalam kebaikan. Akhirnya berlaku pada zaman sebagaimana zaman kita. Tidak pemerintah minta fatwa dari ulama dan tidak mereka mempedulikan ulama. Maka dilantik penasihatnya di kalangan ahli dunia seperti mereka. Maka urusan dunia mula rosak dan binasa. Tidak lagi agama yang menjadi keutamaan dan kepentingan. Maka para ulama berada pada tapak mereka sahaja. Untuk berlaku pertentangan antara mereka dengan pemerintah. Dan mereka menjadi benteng kepada orang awam. Bukan mereka menjadi benteng kepada agama ini. Pemerintah tidak lagi menjadi benteng agama. Yang selama ini benteng agama. Maka tinggallah kita bagi kita ulama-ulama yang jadi benteng agama, penyampai kebenaran, penjaga manusia, penjaga syariat. Kelompok-kelompok ini mula berkurangan. Benar kata Nabi SAW, Inna Allaha la yanzi'ul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas. Inna Allaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Allah tidak mencabut ilmu itu dengan menghilangkannya daripada manusia, tetapi Allah mencabut ilmu itu dengan mematikan ulama.
Maka ilmu Islam mula berkurangan dengan dimatikan ulama. Kata para ulama, yang dimaksudkan mati ulama, yang pertama mati hakiki. Yang kedua dimatikan fungsi ulama dan peranannya. Maka ulama tak penting, tak dimasuk dalam mesyuarat, tidak juga dipedulikan fatwa dan pandangan mereka. Sedangkan di tangan ulama itu ada senjata yang paling berbisa, Al-Quran dan Sunnah Nabi. Mereka sebenarnya ialah ketua medan peperangan dalam menghadapi syaitan, hawa nafsu. Mereka pemimpin-pemimpin kita. Bila kita tak lantik para ulama yang menjadi ketua medan peperangan kita kat dunia, sedangkan mereka ada senjata yang paling hebat, Quran dan Sunnah, dan penafsirannya, penjelasannya yang terang, akhirnya kita, tuan-tuan, berada dalam kebodohan, kemurungan, berada dalam keadaan dimurkai oleh Allah SWT. Sebab tu Syekh Abdul Qadir, dia bercakap pada zamannya, namun zaman kita jauh lebih teruk, supaya kita kembali kepada ulama. Kalau kita cuba cari kebahagiaan tanpa pimpinan ulama, sibuk tanpa pimpinan ulama, kita akan binasa. Sehingga kita cuma tahu nak kaya tapi tak tahu halalnya dan haramnya, dan kesang pada kehidupan kita dunia dan akhirat. Kita cuma nak tahu kuasa saja, nak kuasa, tanpa kita mengetahui cara kita dapat kuasa itu betul atau salah, asalkan kita berkuasa. Akhirnya manusia semuanya buat ikut rasa, ikut nafsu dan ikut syaitannya. Tidak lagi diletakkan keutamaan pada hukum hakamnya. Maka kalau begitu, kamu tak dapat apa yang kamu nak. Dalam mendidik anak-anak, kamu tak dapat anak-anak yang taat dan patuh. Dan kita tengok, jelas dalam sistem pendidikan kita tengok, tergagal melahirkan anak-anak yang taat kepada Allah SWT, yang berbakti pada ibu bapa. Mula rumah-rumah orang tua makin banyak, untuk siap dihantar segala orang tua yang bernama ibu bapa. Anak-anak mula tidak mengetahui tanggungjawabnya pada mak ayah. Mereka lupa itulah pintu syurga mereka di dunia. Dan mereka lupa apa yang disebut oleh Nabi SAW, orang yang paling malang dan celaka, yang mak ayahnya masih hidup, sehingga tetapi dia tidak dapat masuk syurga untuk mentaati keduanya. Dan demikian juga kita lihat ekonominya. Maka lahirlah ekonomi yang dilaknat oleh Allah. Dengan riba, dengan rishwah, mendominasi sistem ekonomi dunia. Pertama riba, terus menjadi barah dalam masyarakat, melahirkan negara-negara yang bankrupt, negara-negara yang berinflasi, negara-negara yang berada dalam tekanan-tekanan ekonomi, sehingga memungkinkan peperangan. Dan lahir juga muamalah namanya rishwah, sehingga ianya mula meluas untuk mendapat jawatan presiden. Hatta pada jabatan yang paling kecil pun perlukan rasuah. Waktu bertanding untuk lantik presiden bola sepak FIFA, gaduh dan rasuah. Nak lantik presiden Amerika, pelobi Yahudi, rasuah sebanyak-banyaknya. Mendanai kempen-kempen pilihan raya. Demikian juga apa yang berlaku di Korea Selatan. Rasuah kepimpinan sehingga pada menteri yang baru naik disumbat dalam penjara. Menggambarkan rasuah di peringkat paling tinggi. Seperti dakwaan daripada CIA. Bagaimana mereka meriswah pemimpin-pemimpin negara Islam demi kepentingan mereka supaya membeli senjata, supaya mengikut dasar politiknya. Mereka rasuah dengan harta yang banyak dan dengan perempuan-perempuan, dengan mengekalkan jawatan. Itu pengakuan bekas ketua CIA. Rishwah yang mereka lakukan pada negara-negara Islam, sehingga berlaku konflik perang Teluk dan sebagainya. Tetapi kalau para ulama yang tidak mengingatkan benda ini semua, yang menyebut tentang bahayanya, maka barah ini terus ke peringkat yang lebih tinggi dan tidak boleh lagi dirawat, melainkan menunggu kematian. Namun kerana ada ulama-ulama yang terus berperanan, dan ini janji Allah, walau bagaimanapun
keadaan zaman akan ada terus ulama-ulama yang mencegah kemungkaran, yang terus memimpin manusia. Akhirnya kita lihat ada orang kaya yang insaf, lalu meninggalkan rasuah, meninggalkan riba. Dek peranan ulama. Ada pemimpin-pemimpin yang kembali kepada keadilannya. Dek peranan ulama. Ada ibu bapa yang kembali memperbaiki sistem pendidikan dalam keluarga, sehingga melahirkan anak-anak yang taat, anak-anak yang berbakti. Ada majikan-majikan yang mula melihat tanggungjawab agamanya untuk mereka berlaku adil kepada para pekerjanya. Tidak lagi terpengaruh dengan dasar sekular dan dasar kapitalisnya. Begitu peranan ulama, walau mereka tidak boleh mengubah daripada atas, mereka datang daripada bawah, lalu menarik tangan-tangan orang-orang yang inginkan keselamatan, bukan menarik tangan-tangan orang-orang yang dalam kelemasan, bukan menenangkan orang-orang yang kegelisahan. Maka sejumlah selebriti yang diinsafkan oleh para ulama, walau mereka hidup bergelombang dalam dunia yang penuh dengan najis, namun mereka berjaya diselamatkan dan berjaya membentuk satu selebriti Muslim yang sebenar, sehingga menjadikan dunia hiburan sebagai medium dakwah. Semuanya berubah. Maka ini peranan ulama. Tuan-tuan dahulu, kenapa Yahudi, kenapa Kristian dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga agama mereka cacar marbak? Tiada lagi kitab yang dipercayai kerana semuanya dah diubah kerana mereka hawa nafsu. Sebab mereka juga macam sejarah kita sebut, bila mereka diperintah oleh orang-orang baik di kalangan para nabinya, yang kita juga beriman dengan nabi-nabi yang Allah utuskan kepada mereka, tahu nabi ini mula dipinggirkan oleh mereka. Lalu para ulama Hawariyun mengambil peranan. Hawariyun juga dipermain-mainkan oleh mereka. Akhirnya para ulama tadi tidak berfungsi dalam masyarakat mereka. Dan Allah sebut dalam Al-Quran tentang perkara yang berlaku ini. Allah Ta'ala berfirman, "Laula yanhahumur rabbaniyun wal ahbab an qawlihimul ith wa aklihimus suht labi'sa ma kanu yasna'un." Dalam surah Al-Ma'idah ayat 63. Kalaulah sekiranya para ulama yang punya kuasa dan ulama yang punya ilmu mencegah perkataan-perkataan yang berdosa itu dan perbuatan memakan makanan yang haram, nescaya mereka tak akan berlaku demikian. Cukup buruk perbuatan para ulama kepada mereka semua. Artinya Allah cela ulama-ulama Bani Israel, ulama-ulama Yahudi, ulama-ulama Kristian. Mereka ini tidak mencegah kemungkaran yang dilakukan oleh orang ramai dan juga pemerintah ni. Akhirnya, makan rezeki yang haram berleluasa. Berkata dengan perkataan dusta kepada Allah berleluasa. Sehingga mereka berkata Allah satu daripada tiga. Sehingga mereka menyeleweng semua kitab-kitab dan wahyu yang diturunkan. Maka ini berlaku kepada golongan terdahulu. Tapi Allah pelihara umat Islam, menjadikan para ulama tetap ada pertahankan kebenaran, tetap mencegah kemungkaran. Disebut dalam hadis Nabi SAW, akan senantiasa ada sekelompok yang terus memperjuangkan agama Allah. La yadurruhum man khalafahum hatta ya'ti amrullah. Mereka ini tak ada masalah siapa pun nak menentang mereka sehingga datang pertolongan Allah, sehingga datang urusan Allah. Maka Syekh Abdul Qadir salah seorang daripada ini, dan ramai ulama-ulama yang lain yang mengajak manusia kembali kepada kebenaran. Tinggalkan kelekaan duniawi, tinggalkan yang haramnya, tinggalkan perkara-perkara yang dicegah oleh Allah SWT. Contoh kalau kita katakan para ulama tidak bermati-matian untuk mencegah kemungkaran, negara kita kekal dengan sistem bank riba. Kerana perjuangan para alim ulama, maka lahirlah bank Islam. Walau agak lewat sekitar 80-an. Kalau tidak kerana perjuangan para alim ulama, tuan-tuan nescaya insurans kita semuanya haram belaka. Akhirnya dengan perjuangan mereka, lahirlah takaful. Sehingga kita terselamat daripada unsur-unsur yang haram. Dan juga perjuangan ulama yang menentang risuah. Maka lahirlah satu badan untuk mencegah rasuah, SPRM dan lain-lain.
Kesedaran yang bermula daripada masjid, daripada surau, daripada kuliah-kuliah para alim ulama, akhirnya telah dijadikan sebagai satu institusi pencegahan. Kalau tidak kerana perjuangan ulama, maka tidak akan ada mahkamah syariah di Malaysia. Kekal mahkamah dengan perundangan RAC, Law RAC. Tapi kerana perjuangan para alim ulama, maka lahir mahkamah syariah. Walau keterbatasan, tapi masih ada. Maka ini semua kalau kita tengok dalam sejarah dunia, di mana-mana dunia, kita sebut dalam wakil Malaysia, yang kita rasa bagaimana kesedaran beragama muncul sehingga para pemerintah tak ada hela lain melainkan terpaksa ikut. Dari Universiti Islam, yang dulu kita tak dengar Universiti Islam. Duduk universiti semua pakai skirt, tudung tak pakai. Perjuangan para ahli ulama, lahir Universiti Islam, lahir Bank Islam, lahir institusi-institusi agama yang kita katakan ampuh, yang kuat, yang menjadi cerminan kepada manhaj cara hidup Islam. Yang lahir hospital Islam, hospital dengan nama-nama Islam seperti Hospital Tawakal. Ini nama-nama pun ni. Yang dulu mana nak guna nama-nama macam tu? Bukan anak-anak kita. Tuan-tuan lihat. Dulu nama-nama orang kita, nama buyung, nama daun, nama bawang, nama halia, nama kunyit. Dulu. Nama bunga, mawar, melur, keboja, kenanga. Dulu. Kelas-kelas sekolah pun sama. Kelas apa ni? Ni kelas kemboja, ni kenanga, ni orkid, ni mawar. Hari ni nama-nama berubah menjadi nama-nama para sahabat. Nama-nama Nabi-Nabi mula kedengaran. Mula menjadi kebiasaan. Sehingga nama-nama kelas pun dah nama. Ini kelas apa? Kelas Ibn Khaldun, Ibn Battuta. Ini kelas Khawarizmi. Ini kelas Asy-Syafi'i, Al-Malik, kelas Malik, Hanafi, Hanbali. Nama-nama anak hampir kita tak kedengaran orang bernama Bawang. Tak ada. Cuma tinggal lagi filem je Bawang. Mana kita dengar dah ada anak-anak nama Bawang. Bawang, halia, lengkuas, kunyit, habis tak ada dah. Tinggal lagi dalam masakan je. Ataupun kalau boleh nak tulis nama Arab, Zanjabil. Ini Zanjabil, ini kurunful. Benda kurunful, cengkeh. Artinya pembudayaan. Yang kita katakan ini hasil perjuangan para ahli ulama. Majlis-majlis ilmu tak sesuram dulu, akhirnya meriah. Dan ulama-ulama menghidupkan jiwa yang mati. Memberi harapan kepada orang yang berputus asa. Memimpin tangan kembali pada jalan Allah dan keredaannya. Kerana itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah, inilah jalanku. Aku menyeru kamu semua kepada Allah dengan jelas, dengan terang. Aku dan bersama orang-orang yang mengikutiku. Maha suci Allah, bukanlah aku di kalangan orang yang menyekutukannya. Tadi kita lihat bila para ulama berfungsi dalam masyarakat, mereka buang pemikiran khurafat. Dulu nampak macam cerdik, engineer, arkitek, tapi percaya khurafat. Percaya pada Tok Bomo. Akhirnya ramai mana orang ditipu dengan Tok Bomo. Walhal belajar tinggi. Bila dikejutkan kita dengan orang-orang politik yang menggunakan bomong untuk menang dalam pilihan raya. Tahu-tahu kena kerak 18. Maka datang ulama untuk menghidupkan sistem perubatan Islam. Dan membuang khurafat-khurafat yang pelbagai. Dan pemikiran-pemikiran kolok walaupun mereka nampak maju. Tuan-tuan, negara Mak Saleh, negara ni, mereka masih lagi berfikiran kolok tentang hantu, tentang jin. Masih lagi. Sebab tu filem-filem hantu laku. Tapi bila datang ulama mengingatkan kita kekuasaan sebenar Allah. Mereka ni makhluk macam kita. Syaitan tak berupaya menguasai kita kalau kita ikhlas pada Allah. Maka kita lihat bagaimana kita kembali kepada cara hidup sebenar. Jaga solat berjemaah, jaga baca Quran, jaga zikir. Kalau dulu Tok Bomo tipu kita dengan segala perkara khurafat. Ayam putih lah. Mesti nak bomo dengan ayam putih. Kena cari susu kambing jantan untuk berubat. Susu kambing jantan pening orang.
Mesti cari ikan keli warna putih, berbelang-belang. Belakang ekor dia mesti ada tanda sesuatu. Kononnya kita ditipu. Datang para ulama sedarkan kita. Doa pada Allah. Minta pada Allah. Angkat tangan pada Allah. Maka disitulah kebahagiaan dan ketenangan kita. Ini Tok Bomo ajar kita tangkar mangkar syirik. Pangkah memangkah pada tubuh dengan air sirihnya. Lalu kita mula diajar dengan doa-doa yang Rasulullah ajar. Pelindung-pelindung zikir yang baginda sallallahu alaihi wasallam ajar. Untuk kita lebih tenang. Dulu tuan-tuan nak keluar rumah, mereka bergantung pada nasi. Tak ada cerita nak doa-doa dulu. Percaya pada khurafat tertentu. Hari ni kita diajar keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim. Masuk hutan, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Kalau tidak dulu tuan-tuan, datuk cucu tumpang lalu. Dah kita elok-elok manusia dah jadi cucu jin pula. Ni anak cucu nak tumpang lalu. Dulu saya ingat, bila orang kita nak buka tanah, ni zaman-zaman ada hutan. Bila nak buka tanah, dia ada satu tradisi namanya tradisi semah. Tradisi semah ni makna tradisi beri makan hantu, jin. Yang orang kafir buat lagi ni. Maka mereka akan ambil bertih. Berpula dulu kau sebut bomo ni bertih. Nak buka tanah ni, nak berkebun ke nak buat apa, ambil berapa dulang bertih. Untuk dihidangkan kepada penunggu, barulah boleh buka tanah. Lihatlah kebodohan zaman jahiliah kita. Ia berlaku pada nenek moyang kita. Sehingga para ulama yang bersungguh-sungguh memerangi khurafat-khurafat ini. Dulu orang takut ahli sihir. Takut ahli sihir. Akhirnya para ulama mengajar kita takut Allah. Dulu tuan-tuan orang takut miskin. Tak kira lah apa pun jenis kerja. Ada orang Melayu kita buka kedai judi. Zaman dulu. Buka kedai judi. Buka kedai mahjong. Bukan mahjong. Mahjong. Maksudnya judi. Main mahjong. Main mahjong atau main mahjong. Kalau kedai mahjun, okey. Mahjun. Kita bagi kedai mahjong. Obat. Ni mahjun. Itu perjudian. Orang Melayu buka. Orang Melayu buka kedai arak. Bukan satu mengaibkan. Kita orang Islam minum arak terang-terangan. Bukan benda mengaibkan. Hari ni, bukan kita kata tak ada orang minum. Benda itu dah nampak satu benda yang memalukan. Kalau nak tikar nombor ekor pun dipakai handmade. Tutup penuh. Campur dengan topeng anti-covid. Tak nampak. Malu. Artinya, ini kesan pendidikan para ulama. Yang saya kata berubah nama, berubah cara. Akhirnya kita nampak ramai orang-orang yang dahulu mereka namakan sebagai profesional. Boleh lihat sebenarnya Ustaz, ketenangan dalam agama. Kami tahu kami akan kembali pada Allah. Dan kami tahu bahawa dengan apa yang kami cari bukanlah satu kesudahan yang baik. Akhirnya kita lihat tuan-tuan, pemimpin-pemimpin, selebriti-selebriti, orang-orang yang terkenal, duta-duta dan sebagainya kembali pada fitrah. Tinggal arak, tinggal judi, tinggal rasuah. Buang segala kemungkaran. Qadha balik solat, qadha balik puasa. Terus menghidupkan, memakmurkan rumah Allah. Terus mereka anjurkan majlis ilmu di rumah-rumah mereka. Kalau sebelum ini rumah mereka rumah berparti dan berkaraoke, hari ini rumah mereka menjadi medan ilmu. Kata Syekh Abdul Qadir kata, keuntungan ada dengan aku. Ambil sini. Aku ni broker akhirat. Dan pada aku juga sebahagian daripada perkara akhirat itu. Ini aku tolong perkenalkan akan buat macam ni, pahala macam ni. Broker. Broker macam mana tunjuk? Ji, ni tanah ni bagus ji, ni untung. Maka ulama pun broker ni. Ji, haji, wakaf pada sini, pahala besar. Ini madrasah, ini institusi ini. Dia jadi broker, tunjuk pada kita macam mana kita nak habiskan duit. Tidak tuan-tuan, dulu kita habiskan duit ikut nafsu kita. Ikut ego kita. Bersaing kita nak habiskan duit. Nak tunjuk siapa paling kaya. Hari ni kita berlomba-lomba buat baik. Siapa akan mendapat jariah yang berpanjangan. Ini para ulama menjadi broker-broker kita. Ustaz, tolong laburkan duit saya di tempat yang saya dapat untung. Untuk apa? Untuk akhirat. Abu Ayyub Al-Ansari, ke mana dia memberi kebunnya yang punya 600 batang pohon kurma, yang bernama kebun Bayruha. Ya Rasulullah,
Ini aku berikan pada Allah, engkau letak mana yang kau nampak baik. Dha'ha haitsu araka Allah. Letaklah mana-mana tempat ya Rasulullah, apa yang Allah tunjuk pada kamu supaya aku dapat untung. Ini Abu Talha Al-Ansari. Dia kita katakan broker akhirat. Mereka warisi daripada sifat Nabi-Nabi. Kerana para Nabi memang mengetahui tempat mana pahala kita lebih besar. Saya ada duit, saya nak beri pada siapa supaya pahala saya besar. Atau saya nak beri pada siapa supaya jangan ketinggalan orang yang kalau saya alpakan, saya abaikan, saya berdosa. Maka para ulama broker kita beritahu duit ni beri kepada orang ni dulu, orang ni dulu, orang ni dulu, orang ni dulu. Saat saya nak keluar zakat, saya nak beri pada siapa? Ulama je broker kita, beri yang ni, beri yang ni. Kamu bukan sekadar dapat pahala, kamu dapat kasih sayang. Kamu dapat protek harta. Bila kita dah ajar beri zakat pada siapa? Orang sekeliling. Sebab yang banyak rompak harta kita ni orang sekeliling. Yang dengki kita ni orang sekeliling. Bila kita ditanya nak buat korban kat mana Ustaz? Buat korban kat kampung kamu, kat tempat kamu. Bukan buat korban luar negara. Keliling kamu ni yang dengki kamu, yang duk tengok intai kamu ni duit banyak, korban tak nampak. Melancong luar negara, korban pun luar negara. Habis kami ni dapat apa? Ni ulama-ulama yang tunjuk pada kita apa yang paling baik untuk kita. Akhirnya bila kita buat baik tadi, kita bukan sekadar untung ukhrawi yang memang pasti insya-Allah, bukan ahli-ahli dunia ini. Kaum kerabat kita menyayangi kita. Sebab ulama kita ajar dahulukan kaum kerabat dalam memberi, dalam bersifat pemurah. Luaskan, lapangkan rezeki isteri kamu, anak-anak kamu. Dia tak ajar kita pemurahlah kat luar, kedekut dengan bini. Tak ada. Kerana mereka warisi daripada ilmu Nabi SAW. Akhirnya kita pun buat, tuan-tuan, syiar-syiar setempat ini. Maka semua masyarakat ialah penjaga harta kita, penjaga jawatan kita, penjaga maruah kita. Mereka yang jaga. Dek berkat kita buat agama mengikut ilmu ni. Kita arahkan dunia mengikut apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Kita lihat bagaimana keberkesanan. Maka ini kisah-kisah ataupun peranan para alim ulama. Itu Syekh Abdul Qadir menyebut, inilah hakikat. Aku tak nak makan seorang-seorang keuntungan ini. Aku nak kongsi dengan kamu. Aku tidak mahu kebahagiaan ini cuma milik aku. Milik kamu semua. Biar kamu mendapat kebaikan ini, biar jelas. Akhirnya, tuan-tuan, bila kita faham, kita tahu peranan ulama. Dan kita tahu kenapa ulama ini perlu ada. Dan perlu berada pada tempat lebih atas lagi. Saya dah sebut kronologi. Daripada kita ni berada dengan kepimpinan para nabi. Kemudian kepimpinan para ulama. Dan ulama tadi bukan salah ulama, dia pemerintah. Kemudian mula berlaku era perpisahan ulama dengan pemerintah. Namun ulama masih diperlukan sebagai penasihat pemerintah dengan maksud penasihat sebenar yang mereka iltizam dengan fatwa. Sebagaimana kita lihat Abu Yusuf yang menjadi penasihat kepada pemerintah waktu itu, Harun al-Rashid, dan iltizam dengan fatwa Abu Yusuf. Kemudian kita berada pada zaman ulama dan pemerintah mula berpecah terus, tidak mereka meminta nasihat lagi. Cuma dia lantik namanya penasihat tapi bukan penasihat. Cuma mengiyakan apa yang mereka buat. Menjustifikasikan kesalahan mereka buat. Tak ada fungsi. Maka lain ulama yang tak berjawatan untuk terus mencegah kemungkaran. Dan mereka mula diambil tindakan, dipenjara, dihalau. Ini sejarah dia. Didiamkan suara mereka dengan pelbagai undang-undang dan akta. Supaya suara ulama ini diam. Tapi mereka lupa yang melantik orang ulama bukanlah pemerintah, tapi Allah SWT. Yang mengangkat ulama-ulama ni Allah Ta'ala. Sebab itu ulama tak ada pencing. Jawatan yang kamu angkat ada pencing. Biar tinggi mana pun kamu angkat, dia ada pencing. Perdana Menteri pun ada pencing. Mantan Perdana Menteri. Tak ada orang sebut mantan ulama. Dia itu mantan ulama, tak ada. Bila dia ulama, selama-lamanya ulama dan bertanggungjawab di hadapan Allah. Orang tak kata dia itu bekas ulama. Tapi sekarang tak ada. Dia jual nasi lemak. Tak, dia ulama-ulama. Dia berfungsi atau tidak, itu hal yang lain. Tapi dia ulama. Maka orang akan cari terus dia. Setiap perkataannya ditakuti. Walaupun dia mungkin berada bukan di tempat di mana para ulama berada. Kebiasaan.
Namun dia tetap ditakuti. Mati pun orang takut lagi. Jadi para ulama ni tuan-tuan, mati pun orang takut. Akhir bukan sedikit kisah-kisah ulama yang bila mati ditanam secara sembunyi, takut orang datang ziarah kubur dia. Itu kita tak pernah tengok dalam sejarah kita. Bila pemerintah mati, orang terus ziarah dia bila dia dah mati. Tak ada lagi ziarah. Tapi para ulama walau dah mati ribuan tahun, orang pergi ziarah kubur dia. Cukup menandakan bagaimana hebatnya mereka. Pada pemerintah, tuan-tuan ada ke tuan-tuan pergi ziarah kubur-kubur raja-raja dulu? Ada? Tuan-tuan pergi ke? Tak pergi. Saya baru melawat kubur Harun Ar-Rasyid, tak ada lah. Saya pergi melawat kubur sultan tu, sultan ni, tak ada. Tetapi kita dengar dan kita lihat bagaimana orang terus mencari kubur para alim ulama untuk berdoa di sisinya, memohon pada Allah supaya mereka mendapat kemuliaan ilmu pada ulama ini, untuk mendapat kemuliaan ziarah ke kubur mereka, sebagaimana mereka menziarah kubur nabi-nabi, khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita lihat semua kubur para ulama terpelihara dan terjaga. Bukan dijaga oleh pemerintah, dijaga oleh Allah. Maka hati-hati orang beriman mencari di mana kubur mereka. Walau sudah disemadikan ribuan tahun, ratusan tahun, terus dicari dan dicari. Sedangkan yang lain pada itu, tuan-tuan, mana ada orang nak tengok kubur dia? Lain daripada para ulama. Siapa nak pergi kubur dia? Mati-mati lah. Orang lain pula naik. Namanya sudah tak disebut lagi sebab dia bukan lagi pemerintah. Dulu nama disebut di dada akhbar, nama disebut dalam semua tempat. Hari ini namanya sudah hilang. Tidak ada dalam khutbah, tidak ada dalam TV, tidak ada dalam surat khabar. Sedangkan nama ulama terus harum. Itu disebut. Disebut dalam khutbah. Bukan untuk memuji dan memuja, tapi untuk menyebut apakah nasihatnya. Berkata imam itu, berkata imam itu, disebut nama-nama mereka. Disebut dalam kitab. Disebut dalam setiap coretan dan setiap nasihat. Kerana ulama ialah hamba Allah yang senantiasa hidup, nasihat dan juga kebaikannya. Sebab itu tuan-tuan dah tahu kebaikan macam tu. Kenapa kita tidak mahu kembali dekat para ulama? Kita berlaga lutut dengan mereka. Kemudian Syekh menyebut tentang siapa yang kenal Allah, maka dia tahu Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah lokek dengan dia. Kenapa dikaitkan ulama dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Kerana ulama mengenalkan orang pada Allah. Akhirnya dia tahu bahawa Allah senantiasa pemurah dalam hidupnya, supaya dia tak putus asa. Allah tidak pernah kedekut dengan kurniaannya. Allah tidak pernah kedekut dengan segala kebaikannya kepada hamba-hambanya. Tuan-tuan, siapa ajar ni? Para alim ulama. Mengajar kita tidak pernah berputus asa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin dengan janji-janji Allah. Yakin. Walaupun benda tu jauh lagi berlaku, yakin. Oh, janji Allah pasti akan berlaku. Lihat bila Nabi SAW menyatakan Rom dan Parsi akan jatuh, para sahabat yakin luar biasa dan mewarisi keyakinan pada kita sehingga pada zaman Rom dan Parsi jatuh, pada zaman Konstantinopel jatuh, pada zaman Rom yang bernama Vatikan juga akan jatuh, pada zaman di mana umat Islam akan mewarisi dunia ini. Ini keyakinan yang berlaku, yang akan berlaku. Maka ini yang diberitahu oleh para alim ulama tentang janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu orang-orang yang arif sebenar, dia tenang dengan janji-janji Allah. Dan dia rasa takut dengan ancaman Allah Subhanahu Wa Taala. Ketakutan dan kebimbangan, ketenangan, kebahagiaan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itulah ketakutan yang menyuburkan hati. Takut pada dunia mentanduskan hati, mematikan hati. Takut pada Allah menghidupkan hati, menyuburkan hati, memberikan kepada kita kebahagiaan sebenar. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.